Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton dan juga para sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi terima kasih kerana sudi menonton channel saya Semangat Atar, dan juga mana yang belum lagi subscribe channel saya boleh subscribe. Cuma hari ini saya nak kupaskan iaitu berkaitan dengan perhiasan lelaki dan juga wanita. Jadi insya-Allah jangan pergi mana-mana, jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan juga rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, hari ini saya nak kupas berkaitan dengan isu iaitu perhiasan lelaki dan juga wanita. Okey, yang pertama sekali saya nak sentuh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Iza u'tiya ahadakum rahyana fala yarudduhu fa inna kharu minal jannah." Sesiapa yang bagi kamu wangian kepada kamu, maka kamu jangan tolak wangian tersebut, kerana wangian ni unsurnya daripada syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tidak boleh menolak kalau sekiranya orang bagi wangian kepada kita. Walaupun wangian tadi macam contoh bau aut. Bau aut ni kadang-kadang perempuan tak suka ataupun wanita tak suka, tapi ada lelaki yang suka bau aut. Sebab aut ni adalah salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perbuat daripada kayu gaharu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok balik di Mekah dan juga Madinah, mereka ni sangatlah mengutamakan iaitu pemakaian minyak wangi. Kadang-kadang kalau kita pergi kat Mekah, Madinah ataupun di di Mesir, di mana-mana di Timur Tengah, di Saudi, mereka membudayakan wangian tersebut. Sebab apa? Sebab lelaki-lelaki sana lebih mementingkan sunnah. Ingat tak pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ketika bila mana seorang sahabat Nabi, ketika Nabi tidur, sahabat tadi ambil peluh yang menitis di atas dahi Nabi dan kena pada badan Nabi tadi, lalu sahabat tadi ambil tadah untuk dijadikan wangian dan dia sapu pada badan dia. Wangi semerbak, harum sangat-sangat wanginya. Ada pendapat ulama yang mengatakan bau Nabi ni seperti kasturi kijang, wangi sangat. Tapi ada pendapat ulama mengatakan lebih wangi daripada itu. Wangi sangat bau Nabi ni, masya-Allah. Tapi cuma saya nak bahaskan di sini berkaitan dengan isu kalau sekiranya orang bagi wangian kepada kita, jangan kita tolak. Kita kena terima wangian tersebut. Kalau kita tak suka, sapu sikit je pada lengan kita, pada tangan kita, dan sapu pada baju ataupun nadi kita. Okey. Cuma saya nak uraikan di sini beberapa fakta yang salah kepada masyarakat kita bila mana tentang wangian ataupun tentang perhiasan. Okey, perhiasan bagi lelaki adalah yang berwangi tapi tidak berwarna. Maksudnya apa? Lelaki ni tuan-tuan disunahkan ataupun disunatkan untuk memakai wangian. Disunatkan untuk memakai wangian lelaki ni. Nak pakai macam mana pun boleh, tapi tak adalah digalakkan untuk memakai mandi dengan minyak wangi. Itu tak digalakkan. Tapi digalakkan mereka untuk memakai wangian. Sebab apa? Lelaki ni bekerja keras dan akan menyebabkan body odor ataupun bau yang keterlaluan keluar daripada lelaki tadi. Sebab itulah digalakkan untuk memakai wangian. Sebab tu sunnah Nabi. Cuma perbezaan di sini, wangian lelaki ataupun perhiasan lelaki dan juga wanita, ada dua perbezaan di situ. Okey, perhiasan bagi lelaki pula, mereka ni tidak boleh memakai pakaian yang berwarna yang melampau-lampau. Tapi maksud kata syarak dan ulama tadi, tidak dibenarkan lelaki tadi memakai lipstick seperti wanita, memakai eyeshadow, memakai alat kosmetik, alat makeup. Tidak dibenarkan meniru kepada kaum wanita, dan juga tak dibenarkan dia memakai baju kurung, tak dibenarkan dia memakai pakaian wanita. Maka haram hukumnya. Sebab apa? Tidak dibenarkan oleh syarak. Itu perhiasan bagi lelaki. Kita tidak boleh hentam semua. Kadang-kadang ramai yang suka sangat berlakon seperti wanita. Lelaki berlakon seperti wanita. Macam-macam dia nak buat satu konten yang menyebabkan konten dia tadi menyebabkan jatuh pada dosa besar. Saya nak ingatkan di sini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Ingat, perhiasan bagi lelaki jangan melampaui batas seperti wanita. Pakai pakaian yang berwarna seperti wanita, bercorak-corak seperti wanita, dia boleh mendatangkan fitnah dan juga keburukan kepada agama. Nak pakai serban yang berwarna hijau, nak pakai serban yang berwarna biru, nak pakai serban yang berwarna-warna, boleh dibenarkan, tapi tidak boleh meniru seperti wanita. Ada perbezaan dekat situ. Okey, yang kedua pula, perbezaan bagi perhiasan bagi wanita pula adalah yang berwarna tapi tidak berbau mengikut hukum syarak. Apa dia? Iaitu wanita dibenarkan untuk, dengar sini wanita dibenarkan untuk memakai wangian dengan syarat disuruh oleh kaum lelaki. Kaum lelaki tadi siapa? Iaitu suami dia. Suami dia kata benda, sayang, bau ketiak awak ni busuk, boleh tak pakai wangian? Maka pada ketika itu bolehlah dia memakai wangian, maka dibenarkan oleh hukum syarak. Tapi wangian tadi, yang wanita tadi, kalau dia bujang, dia tidak boleh memakai wangian yang melampau-lampau, yang menyebabkan keterlaluan kepada bau hidung si ajnabi tadi. Wangian yang melampau-lampau sampai orang kata menyebabkan jatuh kepada haram hukumnya. Bau yang mengasyikkan, yang menyebabkan climax seks kepada lelaki tersebut, maka hukumnya jatuh pada haram, tidak dibenarkan. Menyebabkan climax seks kepada lelaki, maka hukum jatuh pada haram dan tidak dibenarkan oleh syarak. Okey. Dan bagaimana pula kalau sekiranya wanita tadi, dia ni disarankan untuk memakai alat makeup di tempat kerja dia, kata tidak pucat muka, tapi pakai itu, ada perbahasan di sini pula, ada syarah di sini pula mengatakan boleh dibenarkan tapi jangan melampau-lampau. Sebab apa? Untuk menutup celah dan sebagainya. Tapi seelok-eloknya tak payahlah pakai, ya. Bagi pendapat saya, tak dibenarkan untuk memakai sebab tidak ada kepentingan wanita ni untuk berhias. Sebab kalau tengok balik isteri-isteri Nabi ataupun zaman dahulu kala, mereka tidak dibenarkan untuk berhias melampau-lampau. Tapi cuma kat sini ada perbahasan dari segi hukum syarak, bagaimana seorang wanita yang sekiranya ketiak dia berbau. Kalau sekiranya wanita tadi ketiak dia berbau, bukan dia kena pakai minyak wangi, salah, dia kena pakai tawas. Okey, orang kata ustaz, tawas pula. Tawas ni kan bukan untuk letak dalam telaga, ataupun bukan untuk, orang kata tawas ni nak memutihkan air dalam kolah. Tidak. Tawas yang dibolehkan, dibenarkan untuk memakai adalah tawas yang orang kata yang untuk ubat ketiak punya. Kalau tengok dekat Watson ataupun dekat Guardian Store, memang ada tawas tersebut, ataupun dekat farmasi. Pakai alat ataupun pakai tawas tersebut bagi mereka yang berbau badan, yang teramat berbau. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, ada juga wanita ni, ya, saya minta maaf kat sini, mungkin badan dia berbau. Bila badan berbau, menjadi ketidakselesaan kepada orang ramai. So apa dia perlu buat adalah dia kena, iaitu memakai tawas, sapu pada bahagian ketiak dia. Itu sahaja, bukan memakai wangian. Sebenarnya bila badan kita berbau, kita top up lagi dengan wangian, maka dia akan lagi busuk bau badan kita ataupun busuk suasana tersebut. Tidak dibenarkan. Okey, itu saya nak beritahu sedikit, serba sedikit, iaitu perhiasan bagi lelaki dan juga wanita. Ingat, kita ni manusia, Allah dah tentukan, Allah dah bagi dah perhiasan yang paling cantik sekali untuk kita. Yang lelaki tak perlulah nak bermakeup cantik-cantik sangat seperti wanita, pakai bedak, eyeshadow dan sebagainya, seperti orang kata nak jadi macam Korean sangat. Tak perlu. Kecantikan yang asli pun dah ada dah. Kita sebut zikir, ya nur, ya nur, ya nur, yang maha pemberi cahaya, yang ada cahaya. Ya nur, ya nur, ya nur. Zikir 99 nama Allah pun dah bercahaya wajah kita. Sebab itulah tuan-tuan, macam kita ni nak jadi orang yang cantik, yang lawa, dia bermula daripada dalaman sebenarnya. Perhiasan tu adalah dalaman. Perhiasan yang perlu kita lengkapkan adalah zikir, tahajud malam, baca Quran, sentiasa memaafkan orang. Bukan perhiasan yang cantik itu adalah wajah yang cantik. Cantik ni subjektif. Kalau kita tengok orang tu tengah makan, okey, cantiknya lah dia makan, cantik. Kalau contoh dia tengah kuat hidung, contoh cantiknya dia kuat hidung, cantik.
Sebab tu cantik ni subjektif. Macam contoh lelaki tadi, dia termenung macam ni pun, Allah, dah nampak cantiknya lelaki tu, kacaknya dia. Dia tak bercakap pun dah nampak cantik dah. Sama juga macam contoh kalau orang baca Quran, kan, mulut dia akan ada satu ternganga, tersengit dan sebagainya, nak membetulkan bacaan Al-Quran tadi, makhraj huruf dan sebagainya. Bila tengok cantiknya dia mengaji, cantik, subjektif. Sebab tu saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh berusaha untuk menjadi cantik beria-ria sangat. Biarlah ala kadar saja. Yang perlu cantik adalah dalam diri kita sendiri. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, definisi cantik dari segi hukum syarak kena faham, ya. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk vlog dan juga video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share. InsyaAllah kita jumpa lagi.